Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga surah Al-Muddathir ayat yang ke-25. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 26 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, saya akan bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'uslihi saqar. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Sadaqallahul Azim. Baik, ayat-ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat 26 sehinggalah ayat 21, Allah Ta'ala menjelaskan tentang azab seksa kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat-ayat sebelum ni, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kisah seorang tokoh pembesar orang-orang kafir Quraisy pada masa dahulu yang bernama Walid bin Mughirah. Sebagaimana kita bahaskan pada minggu lepas, Walid bin Mughirah ni mendustakan Al-Quranul Karim. Dia mengatakan, in hadha illa sihrun yu'thar. Dia mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah sihir yang dituntut serta dipelajari daripada pakar-pakar sihir. Kemudian dia mengatakan, in hadha illa qaulul bashar. Tidak adalah Al-Quran ini melainkan kata-kata manusia. So pada ayat 26 ni dan ayat-ayat selepasnya, Allah Ta'ala menjelaskan azab seksa yang akan diterima oleh Walid bin Mughirah dan sesiapa sahaja yang mempunyai sikap yang sama dengannya. So ancaman yang akan Allah Ta'ala sebut ni bukan sahaja kepada Walid bin Mughirah, tetapi kepada siapa sahaja yang mendustakan Al-Quranul Karim, mengatakan Al-Quran perkataan manusia serta mengingkarinya sebagai firman Allah, maka mereka semua masuk ke dalam ancaman yang akan disebutkan Allah Ta'ala bermula dari ayat 26 ni. Baik, apa Allah Ta'ala sebut pada ayat 26? Allah Ta'ala mengatakan,
sa'uslihi saqar. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 26 ni bahawa oleh kerana Walid bin Mughirah telah mengingkari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, bahkan menuduh Al-Quran sebagai kata-kata manusia atau sihir yang dipelajari, maka Allah Ta'ala sa'udkhilhu jahannam, Allah akan masukkan ia ke dalam api neraka jahannam. Sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, ini bukan hanya Walid bin Mughirah saja, tetapi setiap orang yang mempunyai sifat yang sama dengan Walid bin Mughirah, iaitulah mendustakan Al-Quran. Maka mendustakan Al-Quran ni satu dosa yang amat besar, dan ancamannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat berat. Sa'uslihi saqar, Allah Ta'ala akan masukkan ia ke dalam api neraka saqar. Api neraka saqar ini menurut Al-Imam Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan anna saqar hiya tabaqatus sadisatu min jahannam. Beliau mengatakan bahawa saqar ni adalah tingkat keenam daripada neraka jahannam. Ya. Jadi neraka jahannam tu bertingkat-tingkat. Jadi kata beliau tingkatan keenam daripada neraka jahannam tu itulah saqar. Maka itulah tempat orang-orang yang mendustakan Al-Quran diseksa Allah Ta'ala, seperti Walid bin Mughirah dan sesiapa sahaja yang mempunyai sifat dengannya. Ya, baik, kita teruskan ayat yang ke-27. Pada ayat 27 Allah mengatakan wama adraka ma saqar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka saqar itu. Ayat yang hampir serupa, wama adraka ma saqar, ya, ayat yang macam ni banyak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Secara zahirnya nampak Allah Ta'ala seolah bertanya, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala bukanlah hendak bertanya, tetapi Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa dahsyat, betapa besarnya saqar itu, neraka saqar itu. Maka Allah Ta'ala sebut wama adraka ma saqar, ya. Kemudian Allah Ta'ala jawab sendiri pada ayat 8. Kata Allah Ta'ala, ayat 28, ya. Pada ayat 28 Allah Ta'ala jawab sendiri. Kata Allah, la tubqi wa la tadhar, ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus menerus, ya. Jadi Allah menjelaskan bagaimana dahsyatnya neraka saqar itu, yang akan menjadi tempat orang-orang yang mendustakan Al-Quran diseksa Allah. La tubqi, ay la tubqi ala syai'in fiha illa ahlakatsu, tidak ada tinggal sesuatu pun melainkan dia akan binasakan. Begitu dahsyatnya neraka saqar itu. Tidak ada sedikit pun melainkan dia akan binasakan. Wala tatsruku ahadan minal fujjari illa ahraqatsu, tidak ada seorang pun pendosa itu melainkan dia bakar semua. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, la tubqi minad dam, tidak ada yang tinggal daripada darah, wal izam, tulang, wal lahm, daging, syai'an, sedikit pun, habis semua dia bakar. Fa idza u'ida khalquhum, kemudian apabila diciptakan mereka balik, ya, selepas dibinasakan habis semua darah, daging, tulang semua dah hancur semua, kemudian apabila dicipta mereka balik, kerana di dalam api neraka tu apabila hangus Allah Ta'ala akan cipta balik. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali nanti kulit mereka hangus dibakar api neraka itu, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan kulit yang baru. Begitu juga dengan yang lain. Setiap kali nanti binasa habis semua, maka Allah Ta'ala hidupkan balik, Allah Ta'ala cipta balik, ya. Maka kembali akan dibakar.
bi ashaddi mimma kanat, dengan seksa yang lebih berat daripada sebelumnya. Jadi masuk pertama ke dalam neraka Saqar itu tidak ada sedikit pun melainkan dibinasakan oleh api neraka Saqar itu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas tadi mengatakan, darah, daging, tulang habis semua. Apabila dicipta balik ni, dibagi tulang, dibagi daging, dibagi darah balik, maka api neraka itu membakar balik dengan azab yang lebih keras. So maknanya azab kedua lebih keras daripada azab pertama, azab ketiga lebih keras daripada kedua, keempat lebih kuat keras daripada ketiga. Begitulah seterusnya, semakin lama semakin berat azab seksa itu kepada mereka. Waliyadzubillah. Memang itulah di dalam api neraka, Allah tidak menambahkan di dalamnya melainkan azab. Tidak ada kerenganan. Kalau di dunia orang diseksa semakin lama biasanya semakin ringan, lama-lama dia akan dibebaskan. Di dalam api neraka tidak, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat. Waliyadzubillah. Itulah betapa kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Walid bin Mughirah yang mendustakan Al-Quran dan kepada sesiapa sahaja yang mempunyai sifat yang sama dengannya. Maka daripada sini kita perlu ambil satu pengajaran supaya dengan Al-Quran ni kita jangan main-main. Dengan Al-Quran ni kita jangan main-main. Quran ni ialah kalamullah, firman Allah. Kita wajib mengimani keseluruhannya, ya, tanpa sebarang keraguan. Semua petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ialah petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan ada unsur kemanusiaan dekat situ, ada campur tangan manusia di dalamnya. Pada masa sekarang ni ada sekumpulan orang-orang Islam, ya, yang biasa mereka ni disebut sebagai orientalis ataupun disebut sebagai Islam liberal, yang mana mereka mendakwa bahawa Al-Quran yang ada pada kita sekarang tu tidak terlepas daripada tangan manusia. Mereka mendakwa bahawa ada pengaruh budaya dekat situ dan lain sebagainya. Ini adalah dakwaan-dakwaan yang amat berbahaya, dakwaan-dakwaan yang amat serius, yang mana kita orang Islam tak boleh mengikuti. Dan kita mesti berhati-hati dengan fikrah yang macam ni, kerana ini fikrah yang menyesatkan, ya, dan ancaman dia amat keras daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut pada ayat 29, masih menjelaskan tentang neraka Saqar yang menjadi tempat orang-orang yang mendustakan Al-Quran diseksa oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan, lawahatul lil bashar, ia terus menerus membakar kulit manusia, ya? Lawahatul lil bashar, api neraka Saqar itu tadi, ya, taluhu, dia sentiasa akan membakar kulit ahli neraka itu ataupun orang-orang yang mendustakan Al-Quranul Karim itu. Dan ada juga yang menjelaskan bahawa maksud daripada lawahatul lil bashar dekat sini, taluhu wa tadhharu li anzarin nasi min musafatin ba'idatin, dia menunggu manusia daripada jarak yang jauh. Dia dah tunggu dah, ya. Bahkan dikatakan mim masirati 500 amin, ya. Dia dah menunggu daripada jarak 500 tahun perjalanan, sejauh perjalanan 500 tahun dia dah tunggu, ya. Dan mereka nampak, diperlihatkan kepada mereka, hatta yarauha ayanan, sehingga kan mereka dapat melihatnya
dengan mata mereka sendiri. Ya. Fahiya barizatun ila anzarihim. Mereka dapat melihatnya dengan amat sangat jelas. Ya. Ini gambaran yang Allah Ta'ala sebut tentang neraka Saqar itu, yang mana merupakan tempat orang-orang yang mendustakan Al-Quranul Karim diseksa oleh Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 30. Pada ayat 30 Allah mengatakan, alaiha tis'ata ashar, pengawal dan penjaganya ada sebanyak 19. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat ni bahawa malaikat Zabaniyah yang Allah wakilkan untuk menjaga, untuk mengawal neraka ini, ada sebanyak 19 malaikat. 19 malaikat yang al-ashidda, yang sangat keras. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alaiha malaikatun gilad shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang amat sangat keras, sangat kuat. Jadi walaupun jumlah mereka sebanyak 19 orang, bukan berarti sedikit sangat. Macam mana mereka nak kawal? Malaikat tu berbeza dengan manusia. Mereka sangat-sangat kuat, berbeza dengan kita manusia. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ma baina mankibil wahid minhum masirata sana. Beliau mengatakan bahawa jarak antara bahu malaikat ni, seorang saja, itu perjalanan 1 tahun. Begitulah gambaran betapa besarnya malaikat tu. Berjalan daripada bahu sebelah saja itu perjalanan 1 tahun. 2 bahu menjadi 2 tahun. Begitu gambaran betapa besarnya malaikat Zabaniyah ni, ya. Dan bahkan dia dapat tangkap manusia ni, sekali campakkan ke dalam api neraka, dia boleh campakkan 70,000. Dia boleh campakkan sebanyak 70,000 malaikat sekali tangkap. Itulah gambaran betapa besar malaikat-malaikat Zabaniyah yang berjumlah sebanyak 19 malaikat yang Allah Ta'ala sebut ni, yang menjaga api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, ya. Baik, mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati kita, kenapa hanya 19 saja? Ini ketentuan daripada Allah Ta'ala yang kita tak boleh bantah. Sama halnya misalnya Allah menentukan dalam 1 tahun 12 bulan, kita tak boleh bantah. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Atau misalkan Allah Ta'ala menentukan jumlah 1 minggu 7 hari, kita tak boleh bantah. Atau Allah Ta'ala menentukan masa kandungan itu selama 9 bulan, kita tak boleh bantah. Itu ketetapan daripada Allah. Maka dekat sini Allah Ta'ala menetapkan sebanyak 19 malaikat, itu ketetapan daripada Allah. Kita tak boleh mengatakan kenapa 19. Ya, itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta segala-galanya, mengatur segala-galanya. So Allah Ta'ala berhak menetapkan dengan kehendaknya berapa saja yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Baik. Disebutkan dalam riwayat, ketika mana Nabi SAW sampaikan ayat ni kepada orang-orang musyrik Makkah pada masa dahulu, bahawa malaikat Zabaniyah yang akan mengawal neraka itu ada sebanyak 19. Orang-orang musyrik Makkah pada ketika itu memperlekeh, memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak takut. Kenapa? Kerana disebut sebanyak 19. Menurut mereka 19 tu jumlah sedikit. Kita ni ramai, kita boleh kalahkanlah setakat 19, kata mereka, ya. Maka Allah Ta'ala pun menjelaskan
pada ayat 31, kenapa Allah Ta'ala tentukan jumlah dia sebanyak 19. Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat 31, pertama, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً, dan ketahuilah bahawa kami tidak menjadikan pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Jadi ini poin pertama, bahawa yang akan mengawal api neraka Allah Ta'ala itu ialah kalangan malaikat. Allah tidak menjadikan daripada kalangan manusia. Kenapa? Kerana malaikat ni lebih kuat. Malaikat ni lebih taat kepada Allah Ta'ala. Manakala manusia ni lemah. Maka kalau manusia yang dijadikan sebagai penjaga api neraka, yang mengawal api neraka, yang diseksa juga manusia, maka manusia akan melawan mereka. Maka Allah Ta'ala pilih malaikat, sebab malaikat ni mereka adalah malaikat-malaikat yang sangat kuat, lagi keras, ya. Baik, kemudian Allah menjelaskan, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, dan kami tidaklah menjadikan pengawal-pengawal neraka itu dan kami tidaklah menjadikan pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat, ya. Kemudian wama ja'alna iddatahum, dan kami tidaklah menerangkan bilangan mereka itu, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu yang sebanyak 19 tadi, illa fitnatan lilladina kafaru, melainkan ia menjadi fitnah, ya, kepada orang-orang kafir, ya, yang dapat menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan bahawa jumlah malaikat yang mengawal api neraka itu ada sebanyak 19 malaikat, itu kerana Allah Ta'ala hendak menjadikan itu sebagai fitnah yang menyesatkan kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Haitsu istaqallu bi'adadihim mustahza'u. Sebab kerana Allah Ta'ala sebut sebanyak 19, mereka pun memandang itu sedikit, jumlah yang sedikit, so mereka pun memperlekeh, memperolok-oloknya, sehingga kan dengan itu mereka semakin sesat. Hatta qalu Abu Jahal, sehingga kan Abu Jahal berkata ketika mana ayat ni disampaikan bahawa pengawal api neraka itu ada sebanyak 19, Abu Jahal pun mengatakan, afaya'jizu kullu mi'atin minkum ayyabtishu biwahidin minhum thumma takhrujuna minan nar. Dia mengatakan, 100 orang daripada kalangan kamu rasanya boleh kalahkan satu, lepas tu kamu keluarlah daripada neraka, dia kata, ya. Jadi Abu Jahal mengatakan, kalau yang mengawal neraka itu setakat 19 dan nanti kita masuk ke dalam api neraka, maka cukup 100 orang daripada kalangan kamu untuk menghadapi satu. Jadi setiap satu malaikat tu hadapi 100 orang. Kamu kalahkan dia, lepas tu kamu keluarlah daripada neraka, kata Abu Jahal. Begitu memperlekeh, merendahkan, mengolok-olok keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa jumlah malaikat yang mengawal api neraka itu ada sebanyak 19. Jadi kita tak boleh bersikap sebagaimana orang-orang musyrik ni, ya. Walaupun Allah Ta'ala sebut jumlah sedikit, misalkan 19 tu bukan jumlah yang banyak, ya, walaupun ia jamak tapi tak banyak sangat, namun kita mesti beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak boleh membantah, apatah lagi memperlekeh, memandang rendah kerana jumlah sedikit menurut kita, kerana kekuatan malaikat itu tak sama dengan manusia, ya. Qala al-Imam qala At-Tabari, berkata al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala,
wa inna ma ja'ala Allahu al-khabara an iddati khazanati jahannam fitnatan lil kafirin. Allah Ta'ala menjadikan khabar tentang, Allah Ta'ala menyebutkan khabar tentang jumlah malaikat yang mengawal api neraka Jahannam itu sebanyak 19 tadi, itu fitnatan lil kafirin, sebagai fitnah untuk orang-orang kafir, li takdzibihim bidzalik, kerana mereka mendustakan itu. Ya, wa qawlu ba'dihim li ashabi ala sabil istihza, dan mereka memperlekeh, memperolok-oloknya. Ya, bahkan ada yang mengatakan ana akfikumuhum, biarlah saya sendiri yang menghadapi malaikat-malaikat tu, lepas tu kalian semua keluar. Jadi bila mana dia sebut 19 tu, orang-orang kafir tu mereka memperlekeh, semakin sesat mereka disebabkan itu. Ya, jadi berhati-hati dengan ayat Quran. Ya, jangan sampai oleh kerana kita membawakan akal logik kita tanpa iman dapat membuat kita sesat dengan mengatakan, apa ni takat 19, mana boleh dia kawal semua manusia. Itu dapat membuat kita semakin sesat, sebagaimana yang dilakukan, yang diucapkan oleh orang-orang musyrik pada masa dahulu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan hikmah yang kedua. Jadi hikmah pertama, kenapa Allah Ta'ala sebut malaikat tu jumlah dia 19? Satu, kerana menjadi fitnah yang dapat menyesatkan orang-orang kafir. Yang kedua, listaiqinal ladina utul kitab, supaya orang-orang yang diberi kitab boleh percaya dan yakin akan kebenaran Al-Quran. Kenapa macam tu? Ya, kenapa itu dapat membuat orang-orang ahlul kitab percaya dengan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad? Idh yajiduna hadal adad fi kutubihim al-munazzalah, kerana ternyata jumlah yang sama telah pun disebutkan dalam kitab mereka. Sehingga kan apabila Al-Quran mengkhabarkan bahawa malaikat yang mengawal neraka itu ada sebanyak 19, sebagaimana disebut dalam surah Al-Muddathir ini, so golongan ahlul kitab semakin yakin dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana ternyata dalam kitab mereka, dalam Taurat dan Injil, disebutkan perkara yang sama, bahawa malaikat yang mengawal neraka itu ada sebanyak 19. Jadi mereka mendapatkan maklumat yang sama. Ini membuat mereka yakin, percaya dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, bahawa Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Walid bin Mughirah. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut listaiqinal ladina utul kitab wa yazdadal ladina amanu imana, dan supaya orang beriman bertambah imannya. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah pertama tadi supaya menjadi fitnah kepada orang-orang kafir, dengan itu mereka semakin sesat. Yang kedua, supaya semakin yakin orang-orang ahlul kitab, kerana jumlah yang sama ditemukan keterangannya dalam kitab mereka. Kemudian yang ketiga, supaya iman orang-orang yang beriman itu semakin bertambah. Wa yazdadul mu'minuna tasdiqan lillahi wa rasulih, keyakinan orang-orang beriman itu semakin bertambah kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa? Bima yashhiduna min sidqi akhbari nabiyihim, kerana mereka menyaksikan kebenaran khabar yang dibawa oleh Nabi SAW, wa taslimi ahlil kitab lima ja'a fil Quran, dan dan orang-orang ahlul kitab pun pada ketika itu mengakui. Ya, so itu kesesuaian khabar yang Nabi sampaikan dengan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu, itu membuat orang beriman yang sebelumnya sudah beriman kepada Nabi semakin bertambah iman mereka. Apabila mereka dapat khabar daripada Nabi, Al-Quran, bahawa ada sebanyak 19 malaikat yang mengawal neraka itu, kemudian orang ahlul kitab pun membenarkan itu, maka orang-orang beriman yang sebelumnya mereka telah beriman, semakin bertambahlah keimanan mereka. Kenapa? Kerana Al-Quran dan kitab sebelum ternyata menyampaikan maklumat yang sama. Mereka ni dah beriman,
Tapi bila ada yang menguatkan kebenaran itu, maka iman mereka pun semakin bertambah. Masya-Allah, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wala yartabal ladina utul kitab wal mu'minin. Ini hikmah yang keempat. Dan juga supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Supaya tak ada keraguan sedikit pun pada orang ahlul kitab dan orang beriman. Kenapa? Ahlul kitab, mereka menemukan maklumat yang sama dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Orang-orang beriman mendapatkan maklumat daripada Al-Quran yang ternyata maklumat yang sama disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, maka itu membuat mereka tidak ada sedikit pun keraguan. Wala yashakku ahlul kitab wal mu'minun fi adadihim. Sehingga akan tak ada keraguan. Kenapa? Kerana ada beberapa kitab yang menyatakan perkara yang sama, ya. Maka ini semakin menguatkan mereka, semakin meyakinkan mereka, sehingga kan tidak ada sedikit pun keraguan lagi pada diri mereka. Itu hikmah yang keempat. Ya, hikmah yang kelima, Allah Ta'ala menyatakan, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Supaya orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hati mereka dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini? Ini hikmah yang kelima. Allah Ta'ala sebut sebanyak 19 itu supaya orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit syak, keraguan, kemunafikan, ya. Wal kafirun, dan orang-orang kafir, supaya mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Apalah maksud Allah Ta'ala di sebalik jumlah ini? Sebanyak 19 tadi yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyu syai'in aradallahu bihadzal ajib. Ya, mereka mengatakan apalah maksud Allah Ta'ala dengan jumlah yang sangat menghairankan ini. Menurut mereka itu sesuatu yang menghairankan bagi mereka. Inilah beza antara orang yang beriman dengan orang yang munafik dan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman, apabila mereka mendapatkan maklumat daripada Allah Ta'ala, mereka sami'na wa ta'na. Mereka dengar, mereka taat, dah beriman. Manakala orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ni orang-orang kafir, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathalah. Apalah maksud Allah Ta'ala ni? Kerana apa? Kerana mereka memandang rendah dengan jumlah itu. Ya, ini sama halnya pada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang ba'udah, tentang nyamuk, ya, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Apalah maksud Allah Ta'ala ni? Maka Allah mengatakan, innallaha la yastahi ayatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu membuat satu pernyataan, perumpamaan yang kecil, ya, bahkan lebih kecil daripada nyamuk pun Allah Ta'ala tak malu, termasuk menyebutkan jumlah yang sedikit. Jadi tak mesti jumlah yang besar, tak mesti sesuatu yang besar, ya. Jadi ini beberapa hikmahnya, ya, yang Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi, kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah Ta'ala menyesatkan setengah orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada setengah orang yang dikehendaki oleh Allah. Dengan pernyataan Allah Ta'ala yang tadi, menyatakan bahawa yang mengawal neraka Jahannam tu ada 19 malaikat. Dengan itu ada orang yang sesat dan ada orang yang malah mendapat petunjuk. Orang yang sesat itu siapa? Mereka yang tidak percaya, mereka yang memandangnya rendah, mereka yang mempertanyakan apa maksud Allah Ta'ala sebut dengan jumlah yang sedikit itu. Manakala mereka yang mendapat petunjuk dengan itu, mereka yang beriman dengannya, yang mempercayai, bahkan semakin bertambah iman mereka, kerana mereka tahu apabila ini datang daripada Allah Ta'ala, maka pasti benar, tiada sebarang keraguan padanya. Maka semakin bertambahlah hidayah yang mereka dapatkan, ya. Maka kita sepatutnya setiap mendapat maklumat daripada
Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah taala, kita sepatutnya jangan mempertanyakan, apatah lagi sampai ke tahap mengingkari. Ya, sepatutnya setiap ayat yang kita baca tu dapat menjadi jalan hidayah kepada kita. Walaupun mungkin maklumat itu tak berapa logik mungkin menurut kita dan lain sebagainya. Kita tak boleh mengukur apa yang Allah Ta'ala sebut dengan akal logik kita, kerana kita ni lemah. Ya, kita ni lemah, akal kita ni pun lemah, tidak akan sanggup mengukur kuasa Allah Ta'ala. Maka sesuatu yang mustahil menurut akal kita mungkin menurut Allah Ta'ala, mungkin menurut kuasa Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya. Dan tiadalah yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia sahaja. Ya. Hakikatnya tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentera Allah Subhanahu wa taala melainkan Dia sahaja. Wa ma ya'lamu adadal malaikah, tidak ada yang mengetahui berapa banyak jumlah malaikat Allah Ta'ala dan bagaimana kekuatan mereka, ya, melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Ya. Ini ayat ni sebagai jawapan kepada pernyataan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dahulu mengatakan, ama li Rabbi Muhammad a'wanun illa tis'ata ashar. Dia mengatakan Tuhan Muhammad tu tak punya penolong kecuali 19, dia kata. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Hakikatnya tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentera Allah. Jadi walaupun Allah Ta'ala sebut tadi yang mengawal api neraka itu ada sebanyak 19 orang, bukan berarti itu sahaja tentera Allah. Tentera Allah Ta'ala itu sangat banyak. Penolong-penolong Allah Ta'ala itu sangat banyak. Dan yang mengetahui itu hanya Allah Ta'ala saja. Baik, pada hujung ayat ni Allah mengatakan, وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Dan tidak adalah dia melainkan peringatan kepada manusia. Apa yang Allah Ta'ala sebut berkenaan tentang azab neraka, ya, pada ayat-ayat yang kita bahaskan tadi, itu semua adalah peringatan daripada Allah, nasihat daripada Allah, tazkirah daripada Allah untuk kita manusia, supaya kita ambil pengajaran daripadanya. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam api neraka Allah, diseksa di dalam api neraka Allah oleh kerana mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana mengingkari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah dan orang-orang musyrik pada masa dahulu, dan sesiapa sahaja yang mempunyai sifat dan perangai yang sama dengan mereka. Wal'iyadzubillah. Maka kita mesti lebih meningkatkan iman kita dengan Quran lagi, lebih merapatkan diri kita dengan Al-Quran lagi. Kalau disebabkan mengingkari Quran ni, mereka diseksa di dalam api neraka saqar yang amat dahsyat, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan tadi. Maknanya kalau kita beriman dengan Quran, membenarkan semua firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, serta kita amalkan dalam kehidupan kita, maka itu pula yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah dan menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik untuk sentiasa istiqamah bersama-sama Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampailah akhir hayat kita. Dengan asbab itu insya-Allah kita termasuk hamba-hamba yang mendapat nikmat Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ja'alani Allahu wa iyyakum. Baik, sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.